kalau soalan ni, kalau kita tengok bentuk soalan ni, dia tanya XY kan. Yang ni kalau kita tengok bentuk soalan dia tanya mengenai apa, sekejap, cikgu kena share dulu soalan. Kita share. Tengok dulu pada soalan Soalan ni kalau kita tengok dia tanya mengenai X dengan Y. Benda dia yang paling cikgu risau tau. Kalau macam soalan yang sebelum ni kita buat, dia tanya mengenai bandar kan. Apa bandar terancang. Tapi soalan ni sekarang dia tanya mengenai X dengan Y. Jadi apa yang perlu kamu ingat? Kalau X dengan Y ni ingat kalau X tu atas tu dia mesti adalah apa? Harappa. Ingat, atas Harappa, bawah adalah Mohenjo-daro. Oh ingat tu je. Biasanya konsep dia akan kan XY. So kita tengok balik X dengan Y dia kedudukan yang mana satu yang paling atas, yang mana satu yang bahagian bawah. Kalau bahagian bawah adalah Mohenjo-daro. Kalau atas sekali adalah Harappa. Ingat satu je, X atas Harappa. So kalau kita ingat atas Harappa, so X1 kita kena hanya bagi satu jawapan saja. So kamu tak boleh bagi lebih jawapan kat situ. Jadi bila kita tak boleh bagi lebih jawapan kat situ, kena bagi satu je lah. Macam kalam dia bagi kan. Dia bagi kat sini X dengan Y. Maksudnya betul lah kat situ. Mohenjo-daro dan juga Harappa. Kejap cikgu guna ni lah senang tu guna conteng sikit. Okay. Ambil ni. Ada jawapan tadi. Okay ni. Kan. So kita ni sikit kat sini. Ni. Kan. Okay. Harappa. Dapat salah satu X bagi satu jawapan ni. Jangan buat slash. Kalau slash kamu tulis Mohenjo-daro contoh kamu tulis Mohenjo-daro macam ni kan. Dua jawapan yang ada kamu tulis kat sini salah. Kalau jawapan yang berbentuk lokasi hanya bagi satu jawapan sahaja. Jangan bagi lebih jawapan. Kalau bagi Mohenjo-daro slash Mohenjo-daro, automatik jawapan kamu jadi salah, so akan dapat kosong. Kan? So, kalau soalan bentuk macam ni, bagi satu sahaja. Maksudnya bagi Mohenjo-daro dah cukup. Sebab tu ingat, kalau untuk tamadun dia, untuk tamadun Yunani, untuk tamadun Indus ni kan, kalau bandar dia, kalau tanya XY bandar dia, ingat bahagian yang atas. Kan? Atas adalah Harappa. Ingat tu je, atas Harappa. So automatik kita tahulah yang kalau lokasi yang duduk kat bawah ni adalah Mohenjo-daro. Kan? Itu antara jawapan yang mudah lah kalau kita nak ingat kat mana kedudukan XY ni, yang mana satu Harappa, yang mana satu Mohenjo-daro. Ingat bahagian atas adalah Harappa. Kan? So kalau X tu Harappa, so Y tu adalah Mohenjo-daro lah. Jadi tu Jadi kat sini dapatlah kat situ 2 markah kat situ. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula untuk bandar soalan B Soalan B, kita balik pada soalan. Tutup pula soalan tadi. Okey. Mengapa bandar terancang mampu dibina dalam tamadun Indus? Dia tak tanya ciri-ciri bandar terancang tau. Ada soalan yang dia mungkin akan tanya ciri-ciri bandar terancang. Tu yang kita kata dia terbahagi kepada dua. Kan ada kawasan bahagian pentadbiran, ada bahagian perumahan, dilengkapi oleh tembok. Kan, lepas tu dia ada rumah dia berbentuk berblok, segi empat, apa benda semua sebagainya lah. Jalan raya lurus, apa benda sebagainya. Tapi soalan ni dia tanya mengapa. So sebab faktor faktor bandar terancang mampu dibina dalam tamadun Indus. Jadi jawapan dia kan, kita tengok dulu apa jawapan kalam. So dia kata, yang pertama dia kata, dia kata disebabkan, silap. Sepatutnya kat sini. Okay.
Dia kata bandar terancang mampu dibina kerana penguasaan ilmu geometri oleh rakyat. Okey. Dia guna kat sini apa? Ilmu geometri. Kan? So penguasaan ilmu ni, ilmu geometri ni, so dia akan dapat markah kat situ lah. Selain itu, mereka juga menguasai ilmu-ilmu penting dalam membina bandar terancang iaitu matematik. So dia akan dapat pula untuk ilmu matematik dan kesenian. So markah dia yang kedua. Tamadun Indus juga bertukar-tukar maklumat dengan tamadun yang lain seperti tamadun Mesopotamia. Maksudnya kat sini berlaku pertembungan kan. Maksudnya bertukar-tukar maklumat. Ini markah yang ketiga. Kemudian seterusnya, tamadun ini juga telah menguasai pembuatan batu bata. Jadi pembuatan batu bata. Kan? So ini adalah markah yang keempat dengan menggunakan pembakaran suhu yang tinggi. Maksudnya teknologi dia kat sini lah. Kan? Suhu yang tinggi. So kat sini apa yang Kalam dapat, dia dapat ada 5 jawapan. So kat sini dia dapat maksimum kat sini 4 markah. Sebab dia hanya nak 4 markah saja kan. So ada 5 jawapan kat situ. Good lah, jawapan ni memang sangat bagus lah. Kita dapat lihat dia punya ni. Okey. Cuba kita lihat pula dia punya apa? Dia punya skema dia. Okay. Kita balik pada skema. So korang yang lain pun sebenarnya boleh cek juga dengan skema dia. Macam apa skema dia yang ada. Okay. Ini ini skema untuk kita kata untuk bandar terancang. Cuba tengok, yang pertama dia ada geometri dan pembinaan. Tadi Kalam tadi bagi jawapan geometri. Kan? Yang kedua, kita lihat dia ada apa? Kesenian dan matematik. Tadi ada kesenian dan matematik tadi. Yang ketiga, kepakaran dari sudut letak bandar maupun sudut pengisian. Maksudnya sini kepakaran. Kepakaran mereka dalam membina bandar terancang ni. Yang keempat, pertembungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. Maksudnya ini pertembungan tadi kan. Kemudian yang kelima, penduduk dia pandai, kepandaian penduduk. So cikgu nak ni jawapan ni, yang cikgu tunjukkan ni, kamu salin di tepi jawapan kamu. Supaya jawapan kamu tu set lengkap daripada F1 sampai F9 ni ada di dalam jawapan kamu. Kan? So kalau soalan lah, kalau dia tak naik tentang ciri-ciri bandar terancang dalam tamadun Indus, dia akan naik sebab ataupun faktor bandar terancang mampu dibina dalam tamadun Indus. Jadi ini adalah set jawapan dia. Kan? Lepas tu pembuatan batu bata. Kan teknologi daripada teknologi pembakaran batu bata dengan suhu tinggi. Kemudian yang ke-8, sifat keterbukaan. Dan yang ke-9, pertukaran teknologi. Jadi tu ada S1 sampai S9. So cikgu bagi masa sedikit untuk kamu salin jawapan ni, masukkan sebagai jawapan kamu. Sebab mungkin soalan ni dia tanya dalam soalan esei untuk 6 atau 8 markah. Kalau 6 atau 8 markah, kamu masuk je ada 9 jawapan ni, automatik dah memang dapatlah full mark lah kat situ. Ya? Ya. Kalau kata apa, masyarakat je inovatif dan kreatif boleh? Boleh. Kan, walaupun kat sini tak ada kan, kita ambil kreatif dan inovatif. Tapi, kalau kreatif dan inovatif ni nanti, dia akan masuk di dalam, kejap, cikgu tengok dia punya ni. Dalam kepandaian penduduk. Kamu slash dekat kepandaian penduduk tu. Kreatif dan inovatif. Kan? So dia duduk kat F5 nanti. Okay. Tapi ini set jawapan ni cikgu tengok ni, ini adalah set jawapan yang terbaik lah yang kamu boleh bagi. Kan? Kalau ditanyalah mengenai mengapa ataupun sebab bandar terancang ni mampu dibina. Kan? Di dalam tamadun Indus, so kamu boleh bagi yang ni. Okay. Ada soalan lagi nak tanya? Dah salin dah? Dah.
Okay. So, cikgu, kita pergi kepada next kita punya soalan yang berikutnya. Kita tengok soalan yang berikutnya mengenai soalan C. Sejauh manakah sikap keterbukaan mempengaruhi pembinaan bandar terancang? So, dia punya ni dia adalah sikap keterbukaan. So, bagaimana sikap keterbukaan ni? So, jawapan dia, kita tengok dulu jawapan yang diberikan oleh Kalam dulu. Jawapan Kalam kat mana? Dekat sini. Oh, sorry. Okey, jawapan Kalam. Kita tengok jawapan dia. Sekejap. Okey, sikap keterbukaan. Kan, kalau kita tengok jawapan Kalam, sikap keterbukaan Tamadun Indus telah membantu dalam perkembangan ilmu-ilmu. Perkembangan ilmu lah, tak payah perkembangan ilmu-ilmu dua kali kan. So, kamu kata perkembangan ilmu. Okey. Dalam set jawapan cikgu, dia tak ada dalam perkembangan ilmu. Tapi kita tahu ini adalah jawapan apa? Munasabah. So, di sini cikgu bagi je dia punya coding dia M. Kan? So, ambil cerita macam ni cikgu bagi M1. Ambil cerita. Kan, untuk kita nak tengok lah jawapan yang mana munasabah yang ada yang diberi dan mana jawapan yang munasabah yang kita ikut logik akal kita. Okey, kemudian pemahaman. Pemahaman dalam ilmu geometri yang dipelajari daripada tamadun Mesir Purba dan Mesopotamia telah berkembang sehingga membantu dalam pembinaan bandar terancang. Okey, ini. Okey, selain itu, sikap keterbukaan membantu bertukar-tukar idea bagi membantu dalam seni bandar terancang. Okey. Selain itu, sikap keterbukaan membantu, sikap keterbukaan tu soalan kan? Jadi dia membantu bertukar-tukar idea. So bertukar-tukar idea kat sini, kita dapat kat situ. Kalau kita tengok kat sini, dia ada bertukar pandangan. So kat sini kan dia akan letak F2. Cikgu akan tunjuklah yang mana ada, yang mana tak ada. So nanti cikgu akan tunjuk skema nanti. So kamu akan nampak dah skema tu. Sekejap. Nampak F2 kat sini, nampak jelas F2. Okey. Kemudian seterusnya, sikap keterbukaan juga mampu membantu dalam perkembangan teknologi. Kan, pertukaran teknologi lah, perkembangan teknologi. So dia ada kat situ dalam F3. Hal ini kerana mereka dapat berdagang dan membeli teknologi-teknologi tamadun lain yang boleh membantu dalam pembinaan bandar terancang. So kat sini kita akan ambil apa? Pembinaan bandar terancang sebab soalan dia mempengaruhi pembinaan bandar terancang sikap keterbukaan. Sekejap. Ini hal ini mereka dapat berdagang dan membeli teknologi-teknologi tamadun lain yang banyak membantu membeli teknologi tamadun yang lain. So yang ni sebenarnya dia akan pergi kepada ulangan yang boleh membantu dalam pembinaan bandar terancang. So yang cikgu tip sekarang ni ada 4. Bermaksud kat sini Kalam dapat kat sini 4 markah. Tapi kalau soalan macam ni, kalau dia tanya mengenai sejauh mana sikap keterbukaan membantu pembinaan bandar terancang, kan, kita boleh letak lagi lah jawapan-jawapan kita yang lain. Contohnya kalau bertembung dengan tamadun 2 tu membawa maksud apa? Dia menjalinkan hubungan dengan negara yang lain. Itu pun boleh. Okey. Cuba kita tengok kepada dia punya skema jawapan dia. Tengok pada skema jawapan dia. Cuba tengok sikap keterbukaan dia. Okey. 1, dia menjalin hubungan dengan negara lain. Itu 1. Bertukar pandangan ataupun berkongsi idea. Itu yang kedua. Tukar teknologi. Yang ketiga. Ambil keyword je. Kamu ambil keyword je. Pandangan. Terima pandangan ataupun kalau kamu kata bertukar pandangan pun boleh. Macam tadi bertukar pendapat kan. Boleh kat situ. Yang kelima, menerima pembaharuan. Maksudnya dia sedia menerima pembaharuan. Bila sikap terbuka ni dia akan menerimalah pembaharuan. Kemudian yang keenam, dia menerima kritikan. Kemudian contoh dia bagi kat sini dia bagi satu contoh kat sini Contoh bandar terancang kalau dekat Malaysia ni kita ada adalah apa?
Bandar Terancang Putrajaya. Sebab kalau kat sini kan, dia kata sejauh manakah sikap keterbukaan mempengaruhi pembinaan bandar terancang. Dia C ni dia tak menjurus kepada Indus So sekarang ni dia dah open. C ni adalah pembinaan bandar terancang, open. Sama ada sekarang ni kita ambil lah contoh yang ada dekat kita kalau bandar terancang lah. Kalau kamu nak bagi contoh yang paling sesuai ialah Putrajaya. Bandar terancang Putrajaya. Itu yang paling ni. Okey jadi jawapan kalam tadi tak ada masalah, jawapan dia tetap apa? Tetap betul disebabkan oleh dia punya mana jawapan dia. Okey. Okey. Ni dia ada satu perkembangan ilmu. So dia akan pergi mana-mana munasabah M1. Kemudian dia ada apa? Ilmu geometri yang dipelajari dari tamadun Mesir Purba dan Mesopotamia. Kan? So dia pergi M2 kat situ. Bertukar idea. Kan? Dah ada dalam ni S2. Kan? Kemudian teknologi S3. Yang ni cikgu nak tunjukkan yang mana jawapan kalam yang ada dalam skema. Yang mana yang jawapan kalam yang ikut mana-mana jawapan munasabah. Kan? Seeloknya untuk jawapan macam ni, kamu selitlah sedikit apa? Contoh. Kalau kat sini contoh dia tak payah nak bagi contoh panjang-panjang pun. Contoh pendek pun dah cukup. Contoh kalau kat sini kita kata contoh katalah okey, selain itu sikap keterbukaan membantu bertukar-tukar idea bagi membantu dalam seni bandar terancang. Seperti apa? Kita bagilah seperti apa. Yang ni kalau kita nak ambil yang zaman moden sekarang pun boleh. Contohnya pembinaan sekarang kita guna apa lah? Sekarang ni dari segi pembinaan kita guna apa? Katalah kita guna konkrit ke apa? Seperti pembinaan konkrit yang kukuh dalam membina bangunan. Maksudnya macam tu. Selit seperti je macam yang contoh tadi cikgu bagi Putrajaya kan. Seperti bandar terancang Putrajaya. Dia sekali harung je dengan jawapan kamu tu, boleh. Ataupun kalau nak full stop lah. Contohnya bandar terancang Putrajaya yang telah dibina untuk sebagai pusat pentadbiran negara kita. Maksudnya macam tu. Kalau kita nak bagi satu ayat barulah untuk dia. Kalau tak nak bagi pun tak apa. Kita just terus je. Seperti bandar terancang Putrajaya. Dah selesai. Asalkan dia mesti dalam menyambung ayat di bahagian depan. Maksudnya kita ada huraian kita. Contoh kita tu dimasukkan di dalam huraian. Terus je. Sebab tu kalau kita kata sumber makanan seperti padi. Cukup. Ini untuk soalan struktur So kita kamu cuba juga untuk soalan kebat, selitkan dia punya contoh dia, tapi kita tak cerita contoh dia panjang lebar. Kita hanya bagi dia sikit je. Seperti apa? Supaya kita ada kat situ ada sebagai contoh. Okey. Macam hal kalam ni yang last sekali, hal ini kerana mereka dapat berdagang dan membina teknologi tamadun yang tinggi yang boleh membantu dalam pembinaan bandar terancang ulangan pada teknologi kan. Okey, kalau inferen, apa inferen yang kita boleh letakkan kat sini? Siapa boleh bagi kat cikgu? Inferen yang sesuai kita letakkan kat sini. Sikap keterbukaan mempengaruhi pembinaan bandar terancang. So apa inferen dia? Kesan dia apa? Urusan perbandaran berjalan lancar. Apa dia? Pusat apa? Urusan pembandaran berjalan dengan lancar. Pengurusan perbandaran berjalan dengan lancar. Macam mana tu pengurusan perbandaran tu? Berjalan dengan lancar. Bandar yang sistematik. Yes. Tu je nak dengar. Kan? So kamu letaklah kita menjadikan Malaysia sebuah negara moden yang dikenali ramai. Boleh. Tu satu. Kesan dia. Kan bila kita bina bandar terancang dekat kawasan dekat negara kita kan. Contoh kan macam dekat Singapura tu. Dia bandar terancang tau. Bandar dia padat. Dia tanah dia kecil je. Tapi dia punya architecture dia diiktiraf dunia tau. Sebab dia membina bandar-bandar bangunan-bangunan di kawasan padat cara dia, teknologi yang dibina tu kan diiktiraf dunia dari segi dia punya mega structure untuk architecture dia lah.
Jadi kat sini kita berkata kalau kita tengok macam Singapura pun kita kata menyebabkan dia dipandang kita kata meningkatkan imej negara dia. Sini pun kita boleh kata ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan imej negara kita. So ini influence lah. Kan? Kalau macam yang ni kata tadi sistematik kan boleh kesan dia maka kita akan dapat melahirkan sebuah sistem perbandaran yang sistematik di dalam negara kita. So itu kesan dia. Ingat, kita kesan ni inference dia simple je. Kamu tengok apa set jawapan kamu, daripada set jawapan kamu keseluruhan daripada jawapan-jawapan kau bagi kita ada bertukar idea, kita ada apa lagi perkembangan teknologi berlaku, ilmu berlaku kat situ kan. So bila benda-benda ni berlaku, so apa kesan dia? Kesan dia akan meningkatkan imej negara kita. Kesannya akan menjadi kita sebagai sebuah negara maju. Negara kita menjadi maju. Kesannya apa lagi? Menjadikan sistem pembinaan ataupun sistem pembangunan di negara kita akan jadi lebih sistematik. So itu adalah inference. Ingat Dan bila kamu sebut je dia kita kata meningkatkan imej negara ke apa benda kan, sebenarnya itu juga adalah jawapan juga. So kamu akan tambah lagi jawapan kat situ. Cuma yang kalau kat sini apa yang tak ada adalah inference. Sekejap. Mata wang kan? 2 jenis mata wang. Sekejap. Soalan. Okey. 2 jenis mata wang yang digunakan di Pelabuhan Melaka. So apa 2 jenis mata wang yang digunakan di Pelabuhan Melaka? So apa dia jawapan dia? Mata wang Melaka, dia ada mata wang apa? Siapa boleh bagi jawapan di sini? Kalau jawapan Galang, dia bagi Galang ni. Timah lagi? Mas. So Kalam kat sini dia bagi satu mata wang timah, betul. Satu lagi mata wang dari Pasai ataupun daripada Hormuz ataupun daripada Kembay yang boleh diguna pakai di Melaka. Selain daripada mata wang timah, mata wang dari Pasai, dari Hormuz ataupun daripada Kembay boleh diguna pakai di Melaka. Kan, ini dia cerita sekarang ni mata wang yang diguna di Pelabuhan Melaka. So ingat ini mata wang ni adalah mata wang daripada luar, asing. Yang ni mata wang timah ni adalah mata wang tempatan. Maksudnya mata wang Melaka lah. Mata wang Melaka memang mata wang timah pun. Yang berbentuk bulat lah, ada nama sultan lah, ada tarikh Islam sebagainya tu. Kan dalam video yang cikgu dah buat tu. Kan? Jadi selain daripada mata wang timah, kan mata wang Pasai, Hormuz dan juga Kembay diguna pakai. Kan yang ni kalau just letak mata wang Pasai sahaja. So tak ada masalah sebab kalau kamu bagi semua pun Hormuz, Kembay pun dia akan bagi satu markah kat sini. So yang ni ngam-ngam kamu akan dapat nanti 2 markah. Okey, ada soalan kat situ? Soalan nombor 2. Kan? Okey, soalan nombor 3. Dia tanya mengenai kepesatan. Kan, kepesatan perdagangan di Melaka pada kurun ke-15. Okey. Kepesatan perdagangan di Melaka ni adalah disebabkan pelabuhan di Melaka mempunyai sistem pentadbiran yang baik. Okey, pentadbiran yang licin, pentadbiran yang baik, terdapat satu. Kan? Selain itu, terdapat Syah Bandar yang menjaga pelabuhan di Melaka. Okey, Syah Bandar. Kemudian pelabuhan di Melaka juga mempunyai perkhidmatan membaiki kapal dan tempat tinggal sementara menunggu angin monsun. So kat sini dia bagi apa kat situ? Dia bagi, Kalam bagi kat sini dia bagi kemudahan yang ada. Okey, cikgu tak nak buat tanda lagi yang tu dulu. Kan seterusnya sistem percukaian. Dia kata percukaian di Pelabuhan Melaka yang baik. Kan? Okey, yang ni pun cikgu tak nak sentuh apa lagi kat sini. Dan di samping itu kedudukan Pelabuhan Melaka di tengah-tengah laluan. Bermaksud ni di tengah-tengah laluan ni
pedagang China dengan India. Okey. Apa salahnya kat sini? Bila kita kata di tengah-tengah laluan ni, bermaksud dia adalah apa? Strategik. Jadi jawapannya sepatutnya kalam sila satu kat sini kan. Sepatutnya kamu letak di samping itu kedudukan pelabuhan Melaka yang strategik. Full stop. Lepas tu baru kita kata hal ini kerana Melaka terletak di tengah-tengah laluan pedagang dari China dan India. Okay, ceritanya kat sini biasanya China dan India ni dia akan bagi markah juga. Tapi kat sini dia sekalikan di tengah-tengah laluan perdagangan je dia bagi markah kat situ. So cikgu ikut pada skema sebab skema kita dia boleh berubah. Tapi kalau strategik dengan di tengah-tengah laluan tu dia memang akan dapat 2 markah. Jadi kalam miss kat sini bukannya kalam tak tahu pun. Di tengah-tengah laluan pedagang ni memang strategik kan. Jadi dia tak bagi kat situ. Okey, patah balik. Kan sebab ini ni cikgu ambil dulu apa yang ada di dalam buku apa yang ada daripada buku kan kita akan lihat satu cikgu nak kamu ambil dia punya keyword ni satu dia mesti mempunyai kedudukan yang strategik. Sekejap padamkan dulu kan. Yang kedua cikgu kata tadi kan di tengah laluan perdagangan lah maksud dia kan. Yang ketiga jawapan kalam iaitu pentadbiran yang licin, yang baik lah kan, mempunyai pentadbiran yang baik kan. Yang ketiga kan kalam just terus letak jawatan Syah Bandar. Sebenarnya dia ada satu lagi adalah jawatan apa? Laut Semana, menjaga perairan. Itu satu. Kemudian barulah jawatan Syah Bandar kan. Maksudnya kat situ Syah Bandar dia apa? Dia menjaga pelabuhan kat situ. Okey. Kemudian kita lihat lagi. Selain macam mana dia juga ada undang-undang. Undang-undang ni kita ada Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka yang menjadi panduan nantilah. Kemudian dia ada 84 bahasa. 84 bahasa yang dipertuturkan di Melaka. Kemudian dia ada sistem timbang dan sukat. Timbang dan sukat. Kan? Yang dia ada kati, bahara, untuk bahara apa benda, tahil apa benda dan sebagainya. Dan kemudian dia ada 2 kaedah yang diguna pakai di Melaka, iaitu kaedah barter, iaitu tukar barang, dan kaedah jual beli. Okey. Cuba kita tengok kat sini kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau soalan ni dia naik faktor kepesatan perkembangan di Melaka lah apa benda pada kurun ke-15 kan. Soalan ni biasanya dia akan tanya kalau soalan esei untuk 8 markah. Kalau 8 markah keyword ni, kau hafal keyword ni, kau binalah ayat berdasarkan keyword ni kan. So kau dah dapat dah 9 markah dah kat situ. Ini adalah ni dulu Sebab tu kalau kita tengok apa yang cikgu tanda tadi, pentadbiran sistematik dekat kalam tadi ada kan. Lepas tu pula dia yang kedua dia kata apa? Yang kedua dia kata jawatan Syah Bandar. Okey, ada jawatan Syah Bandar. Kemudian pelabuhan dan perkhidmatan tu. Okey. Kemudahan ni sebenarnya dia akan masuk di dalam mana tau? Pentadbiran yang licin. Pentadbiran ni lah yang menyebabkan nanti dia adakan perkhidmatan tu. Sebab tu cikgu suka suruh kamu bagi jawapan lebih. Sebab kalau macam ni, kalau dia tak ada dalam skema, sekarang ni memang jawapan tak ada dalam skema. So jawapan ni dia akan pergi kepada apa? Ulangan kepada mana pentadbiran yang sistematik tadi. Pentadbiran yang licin. Pentadbiran yang licin yang baik ni dia F2. Bermaksud kat sini dia akan jadi ulangan kepada F2. Kalau tak ada dalam skema kalau kita nak interpret dia, kita akan bawa dia kepada situ. So sebenarnya baru dapat 1 kat situ. Seterusnya sistem percukaian. Okey, kita tahu Melaka memang ada sistem percukaian yang baik ke apa. Tapi dalam dalam set ni
Sekejap, dalam set ni dalam perdagangan memang tak ada. Memang cikgu ingat cikgu pun dalam teks kita tak ada. Kalau nanti dia dah tambah jawapan kata cukai ada, okey, tak ada masalah. Kata, tapi kalau dia kata tak ada kita kata sistem cukaian tu tak ada dalam skema, maksud kamu tak dapat markah kat situ. Jadi rugilah kat situ. Kan kalau yang ni dia akan ada H1A. Laluan perdagangan ni hasil daripada kawasan yang strategik tadi. Jadi ingat kalau kat sini berapa markah yang Kalam dapat. Kan? Kita akan nampak dia dapat berapa? Hanya berapa dia dapat kalau Syahbandar ni dia dekat F5 kan, F5 ke F4 kat situ, bermasuk kat sini dia hanya dapat 3 markah saja. Sebab satu kita tengok tu berlaku ulangan kat situ. Ingat jawapan ni, soalan ni sangat popular untuk soalan AC. Soalan AC Jadi 9 ingat. 1 strategi duduk tengah laluan perdagangan. Kemudian pentadbiran dia yang licin. Kalau disebut pentadbiran licin, ingatlah 2 jawatan ni. Kalau dekat laut ni, dekat pelabuhan ada 2 jawatan ni je. Jawatan Laksamana, jaga Jaga perairan, keselamatan kapal-kapal ni. Kemudian Syahbandar yang menjadi ketua di pelabuhan. So segala urusan di pelabuhan ni akan diketuai oleh Syahbandar. Kemudian dia ada juga Undang-Undang Laut Melaka. Di mana Undang-Undang Laut Melaka ni dia tentang panduan tugas nahoda, jurumudi lah, jurubatu dan sebagainya. Kemudian di Melaka ada 84 bahasa yang dipertuturkan menunjukkan Melaka ni kita kata gemilang lah dari segi dia punya pelabuhan dia. Kemudian yang ke-8 sistem timbang dan sukat. Sistem timbang dan sukat ni kalau kita lihat dia ada dia ni kita kata memudahkan urusan urusan kita kata perdagangan di Melaka. Kemudian 2 kaedah yang diguna pakai iaitu 1 kaedah barter tukar barang dan yang kedua kaedah jual beli. Jual beli ni libatkan duit, wang. Kan? Kalau barter ni tukar barang lah. Kan? Okey. Itu ini antaralah contoh jawapan untuk B. Memang lama sikit sebab ini adalah tajuk utama kita juga, fokus kita juga. Dan ini dia mungkin akan ditanya dalam soalan esei. Kalau ditanya tentang soalan esei, kalau mata wang, dia mungkin tanya mengenai mata wang yang diguna pakai di Melaka dari segi ciri-ciri mata wang ke apa. Itu kita kena ambil tahulah. Ataupun dia mungkin ditanya tentang mata wang di tanah Melayu. So kita boleh cerita mengenai Johor, mata wang Kedah apa benda sebagainya, bentuk-bentuk mata wang emas apa benda sebagainya, kita boleh masukkan kat situ. Video ni cikgu dah buat. Kau tengok balik video ni. Kan? Kau memang kena tengok balik video ni. Okey. Kemudian kita tengok kepada soalan C. Okey, soalan B ada soalan nak tanya tak untuk soalan B? Okey, kita tengok dulu kejap skema. Kan? Skema jawapan dia. Ini antara skema jawapan dia yang ada. Yang tadi cikgu dah grupkan dia dah jadi dah ringkas dah. Ini panjang sikit lah kalau kita nak cerita dia. Okey. Ingat yang cikgu bagi yang 9 tadi tu je untuk nak jawab soalan ni. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan C. Soalan C dia tanya mengenai wajarkah sistem cukai? Dia tentang cukai pula. Dikenakan kepada rakyat untuk tujuan pembangunan negara, beri alasan anda. So wajar ke tidak? So pada pandangan saya, apa jawapan Kalam pendirian dia? Cukai daripada rakyat mampu digunakan oleh kerajaan untuk membaiki infrastruktur awam yang rosak. Okey. Mana dia pendirian? Mana pendirian Kalam? Tak ada pendirian. Tiada. Kan? Dia tak ada pendirian. Bahaya tak ada pendirian ni. Kalau soalan wajarkah? Ataupun soalan dia mungkin dia tanya mengenai setujukah? Ataupun benarkah? Kan? Apa lagi yang kita boleh lagi? Dari segi ni, setujukah, wajarkah, mampukah? Contohlah, kalau soalan ditanya berbentuk macam ni kan,
ini adalah soalan dia tanya, dia nak tentang pendirian. Kalau dia nak tentang pendirian, mula-mula sekali mesti bagi pendirian. Kita bagi pendirian kita wajar, kita kata apa? Wajar kan sistem percukaian. Mungkin kata, saya rasa sistem cukai ni wajar dikenakan kepada penduduk. Terus buat macam ni pun tak apa. Sistem cukai wajar dikenakan kepada rakyat untuk tujuan pembangunan negara. So, wajar kamu tu dah dapat 1 markah dah. So, pendirian ni adalah 1 markah. So 4 markah kita hanya perlu cari alasan kita, tiga alasan lagi je untuk kita nak dapat berapa? 4 markah ni. Jadi kalau tengok sini wajar. Okey, kenapa dia wajar? So kat sini kita tengok dia mampu, yang ni dia tak ada pendirian kalam ni. Kan? Dia bahaya kadang-kadang tak ada pendirian ni, mungkin kamu tak akan dapat markah. Mungkin tak ada pendirian, dia bagi kosong je. Sebab apa? Tak ada pendirian. Walaupun kamu punya apa? Penerangan kamu. Jangan kita bagi ruang kepada pemeriksa untuk tak bagi markah pada kita. Kan? Dekat sini, cuba bagi pendirian dulu. Jadi, pada pandangan saya, cukai daripada rakyat mampu digunakan oleh kerajaan untuk membaiki infrastruktur awam yang rosak. Okey, membaiki infrastruktur. Ini alasan dia kan? Alasan dia yang pertama. Kan? Selain itu, cukai juga dapat digunakan oleh kekayaan oleh kerajaan sebagai hasil pendapatan. Okey. Hasil pendapatan negara. Kerajaan juga bertanggungjawab menggunakan cukai ini untuk membuat kemudahan awam seperti, dah cantik ada contoh. Macam inilah contoh cikgu cakap. Kan kita bagi kan kemudahan awam seperti terus je kita letak MRT bagi menaik taraf, kan, menaik taraf ni pun markah juga rakyat. Selain itu, cukai juga membantu dalam menstabilkan ekonomi negara kita sendiri. Hal ini kerana cukai membantu rakyat untuk bekerja apabila cukai ini digunakan untuk membangunkan kemudahan awam. Ulangan seperti hospital. Ini contoh lagi kan? Contoh lagi kat situ. Cuma kekurangan dia tak ada pendirian. Itu je. Jawapan dia dah sangat lengkap kat sini. Tapi dia tak ada pendirian. So ingat kalau jawapan pendirian mesti bagi pendirian. Kalau mungkin cukai ada orang kata tak wajar. Kalau tak wajar dia akan katalah sistem cukai yang dikenakan oleh rakyat tidak wajar kan. Sistem cukai tidak wajar dilaksanakan, dikenakan kepada rakyat untuk tujuan pembangunan negara. Hal ini kerana mungkin kita kata membebankan rakyat ke, rakyat kurang mampu ke, ada rakyat yang berpendapatan rendah ke, kan. So apa-apa lagi lah jawapan yang kamu nak bagi, kamu boleh bagi kat situ. Kan? Okey, ingat jawapan ni dia perlukan apa? Pendirian. So ada soalan nak tanya tentang ni? Soalan nombor 2. Ada soalan nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Cuba tengok contoh. Ini contoh dia. Sama ada wajar ataupun tak wajar. So kamu boleh nampak kat situ lah. Kalau wajar, apa dia? Kalau tak wajar, apa dia? Okey, kalau kata jawapan dia bentuk macam ni, tolong 1 mesti letak pendirian. Ingat, pendirian tu dah 1 markah dah. Kan? So kamu tengoklah yang mana satu jawapan-jawapan yang ni, yang kamu tak ada. Kan? So kamu boleh ni. Ada tak jawapan lain yang kamu rasa kamu tak confident? Jawapan kamu boleh terima ke tak terima? Boleh tanya cikgu sekarang. Ada tak? Memudahkan kerajaan, beban kerajaan. Apa dia? Memudahkan beban kerajaan. Memudahkan ke mengurangkan? Dia tak ada istilah memudahkan beban kerajaan. Menampung perbelanjaan negara. Menampung perbelanjaan negara, betul. Ataupun kita kata mengurang beban kerajaan, betul. Dia tak ada memudahkan beban kerajaan. Dia mesti ada Betul. Kalau menampung keperluan kerajaan, perbelanjaan kerajaan tu okey, betul. Okey. Itu okey, kita tengok pula untuk soalan 3. Ada siapa yang snap soalan nombor 3 tak?
Okey, tengok soalan nombor 3. Okey. Okey, tu kalam. So daripada sini apa yang kalam dapat ni? Okey, yang ni kalau cikgu nak straight kat sini sebab dia tak ada pendirian kan, memang kosong kat sini. Bermaksud dia akan jadi berapa markah dia dapat kat sini? 2 campur dia hanya dapat 5 je, rugi. Yang sepatutnya dia boleh dapat berapa? Kat sini dia boleh dapat 9 markah, tapi disebabkan ini dia tak ada pendirian dia, menyebabkan mungkin dia akan dapat berapa? Kosong. Kita ambil yang paling ekstrim lah, yang kamu boleh dapatkan kosong. Kan? Jadi ingat kalau soalan ni mesti letak pendirian. Jawapan alasan dia sangat bagus tapi tak ada pendirian. Kan? Tu. So ambil take note, ambil apa tu ni kat situ buatlah kita kata pembetulan kat situ. Okey, so kita pergi kepada next soalan yang berikutnya. Sekejap, kita share soalan. Okey. Okey, soalan 3. Maklumat berikut mengenai akhbar. Namakan 2 akhbar yang berpengaruh pada era tersebut yang pernah menimbulkan kesedaran ini tahun 1920-an kan. So dia nak kat sini senarai akhbar je. Apa akhbar yang berpengaruh kat sini? Kan kita dah banyak kan. Kita ada kawan kamu bagi Warta Melaya. Kan Warta Melaya betul tak? Betul. Warta Melaya betul. Utusan Melayu betul. Kan, okey. Kalau soalan macam ni, dia tanya dulu. Biasanya standard kalau dua kan, dia akan ada 1 Roman, 2 Roman. Tapi yang ni sebenarnya cikgu ambil daripada trial Pulau Pinang ni. Trial Pulau Pinang dia buat 1 garis panjang macam ni je. Kan, biasanya kalau dia letak jawapan ni 2 bandar, dia akan 1 Roman, 2 Roman. Okey, kalau dia bagi macam dia nak 2 je, kamu boleh bagi jawapan kamu. Kalau kamu tak pastilah, kamu boleh je bagi jawapan yang lebih. Antaranya lagi kita ada apa? Lembaga Melaya. Kemudian kita ada apa lagi? Majlis. Warta negara. Yang mana tak ada jawapan ni, tolong Warta negara. Tolong salin di dalam set jawapan kamu tu. Apa tu kiranya dia ada Fajar Sarawak, dia ada Warta Negara, Utusan Melayu, Majlis, Lembaga Melaya dan juga Warta Melaya. Itu ni antara contoh-contoh. Kita ada 6 jawapan kat situ. Dia hanya nak 2 markah saja. So jawapan kita tengok alif ni betul untuk 2. So dia dapatlah 2 markah kat situ. Okey, isu. Isu sosial yang dikaitkan dalam akhbar dalam 3A. Maksudnya kat sini tak kisahlah dalam akhbar mana-mana pun dia tanya umum lah. Dia tanya umum. Kan? So apa dia punya jawapan dia? Kita tengok pada jawapan isu sosial ni. Isu yang dibangkitkan adalah seperti mempertahankan hak kaum wanita. Ada tak untuk hak kaum wanita? Ada tak untuk hak kaum wanita? Hak kaum wanita. Pendidikan dia wanita. Sepatutnya apa? Sepatutnya kat sini ada pendidikan. Kan pendidikan, hak tu sebenarnya pendidikan. Pendidikan kepada kaum wanita. Katalah kat sini cikgu okey lah. Tentang hak kaum wanita tu melibatkan pendidikan, cikgu bagi markah kat situ untuk wanita tu. Okey. Selain itu mengancam pengaruh komunis. Ada tak dia dalam pengaruh komunis akhbar-akhbar ni? Mengancam pengaruh komunis. Ada tak rasanya dalam akhbar ni? Tentang pengaruh komunis. Kan, dulu kita dah pernah study kan tajuk ni kan. TR, tak relevan. Seterusnya, memberi kesedaran dan semangat nasionalisme kepada orang Melayu. Kesedaran semangat nasionalisme. Dia bagi umum kat sini. Kita pada waktu ni lebih kepada menuntut hak kita. So katalah kat sini pun cikgu letak tidak terlalu umum sangat. Seterusnya, menyampaikan mesej dan fakta yang betul kepada orang Melayu. Menyampaikan mesej dan fakta yang betul kepada orang Melayu apa? So, yang ni pun umum, tidak relevan. Akhir sekali, menyampaikan mesej gerakan islah dan menerap unsur keagamaan
Kan, unsur keagamaan. Okey, dia ambil tentang gerakan islah ni. Okey, sama juga tidak relevan. Seterusnya pendidikan. So pendidikan apa? Sepatutnya kita ada apa? Pendidikan tinggi kepada orang Melayu. Kan? Tinggi Kat sini kita lihat Melayu. yang betul-betul cikgu tanda right sebenarnya macam pendidikan ni pun mungkin bagi yang ni pun cikgu dah bagi hak wanita tu cikgu dah macam bonus jugalah, kira cikgu bagi satu kat situ kan. Katalah yang ni, katalah cikgu straight yang ni tak dibagi untuk sebab pendidikan apa, mesti nyatakan pendidikan tinggi ke pendidikan untuk wanita ke apa. So kat sini dia hanya dapat berapa, satu markah je kan. Dan kalau kita kata, kalau untuk akhbar, salin dia punya ni. Kalau kita kata kan, isu-isu sosial kalau isu-isu sosial isu akhbar sosial. Cikgu. Yang pertama, kita ingat apa? Pendidikan apa? Pendidikan tinggi kepada orang Melayu. Ini Tinggi. sebenarnya kita fikir semua pada orang Melayu je. Pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan untuk siapa? Wanita. Untuk wanita. Kan, galakkan pendidikan untuk wanita. Okey, yang ketiga, kan kita tinggalkan sikap Buang apa? sifat Sikap negatif. memilih. Sikap negatif. Contoh baru kita kata sikap negatif dia apa? Jangan pilih kerja. Dan apa lagi? Dan tak mahu apa? Tidak mahu usaha. Yang ni tak pilih pilih kerja lah ini. Memilih kerja kan. Memilih kerja, sorry. Okey. Yang kelima. Apa lagi yang kelima lagi? Dia galak apa? Tabung. Tabung apa? Tabung untuk pendidikan. Tabung pendidikan untuk anak-anak. Dia galakkan tabung. Kan? Yang keenam. Dia buat apa lagi? Perniagaan. Kemahiran tradisional. Kan? Dia ni kan untuk mengekalkan kemahiran tradisional. Seperti kita kata, kita kan tukang apa benda kan, kerja tangan. Ini dia kemahiran tradisional yang kita ada lah. Kan? Kemudian apa lagi kita ada? Taraf sekolah Melayu macam mana? Perniagaan. Taraf sekolah Melayu. Kan, maksudnya dinaik taraf kan, maksudnya ditinggikan taraf sekolah Melayu ni. Kan, lepas tu pula apa lagi? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu kenapa sekarang? Jadi? Bahasa bangsaan. Bahasa apa? Bahasa rasmi dalam pentadbiran. Kan, kemudian dia seru orang Melayu supaya tidak tinggalkan apa? Agama Islam. Tidak tinggalkan Islam. Dan juga orang Melayu ni kekalkan nilai-nilai baik dalam masyarakat, macam gotong royong ke apa. Okey, ini adalah isu sosial. Isu sosial yang ada. Kalau pendidikan ni, pendidikan tinggi kepada orang Melayu, galakkan pendidikan kepada kaum wanita, suruh orang Melayu supaya tinggalkan sikap negatif seperti pilih kerja dan juga tak nak usaha sangat. Kan, lepas tu pula yang kelima, galakkan tabungan dan untuk pendidikan anak-anak. Yang keenam, dia galakkan pula untuk apa, orang Melayu ni kekalkan kemahiran tradisional yang dia ada, seperti tukang-tukang kerja tangan ni. Yang ketujuh, meningkatkan taraf sekolah Melayu, maksudnya dia beri nilai ekonomi. Tak adalah sekolah Melayu ni kita kata keluar sekolah tu tak ada apa pun. Maksud macam itulah. Yang ke-8, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Yang ke-9, seru orang Melayu tinggalkan Islam. 10, kekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu. Itu antaralah 10 poin utama ni. Cikgu. Ya. Galak buat perniagaan tu ekonomi Kalau? yang menggalak. Itu dalam ekonomi. Okey. Itu dalam ekonomi. Kemudian yang ke C, akhbar pada hari ini sedang menghadapi zaman moden
kan zaman suram dan telah dianggap tidak lagi relevan. Bandingkan akhbar pada zaman kini dengan akhbar pada zaman dahulu. So dia suruh kita bandingkan akhbar kini dengan akhbar dulu. So kamu bandingkan akhbar zaman kini dan dahulu menerangkan tentang isu semasa tentang pengetahuan rakyat. So kamu kata satu tentang isu semasa. Selain itu akhbar menyuarakan hak rakyat. Okey. Seterusnya akhbar mempunyai lebih apa ni? Lebih apa ni? Ni apa ni? Variasi. 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 Oi, tulisan. Mempunyai lebih variasi seperti berita, aktiviti, rancangan televisyen akhbar kini ni. Okey, akhbar kini kamu ambil kat situ. Dalam cakap ni, okey, akhbar kini lebih teratur dan tebal manakala akhbar dulu hanya beberapa muka dan kurang menarik. Okey. Okey, kat sini menerangkan tentang isu semasa. So akhbar kini dan dahulu kamu buat perbandingan So sama dia. So jawapan kat sini kalau soalan macam ni, kalau soalan macam ni, apa yang dia bagi, dia akan bagi kat sini. Maksudnya tentang isu semasa. Maksud soalan perbandingan lah. Kat sini dapat 2 kat situ. Akhbar menyuarakan hak rakyat. Selain itu akhbar menyuarakan hak rakyat kepada masyarakat. Yang ni dulu ke kini ni? Dulu dan Yang ni kini. dulu ke kini? Kalau buat macam ni kadang-kadang kan dia akan confuse tau kepada pemeriksa sama ada ini dulu ke kini ni sebenarnya. Yang ni kita nampak lah seperti dulu dan kini yang atas tu. Seterusnya akhbar kini mempunyai lebih ramai, lebih variasi. So ini dia nampak akhbar kini. So kita tahu akhbar kini bandingan kan. So kalau cikgu akan nampak yang ni dia kata dulu kot ni, yang ni dia kata kini ni. Maksudnya macam tu lah. Manakala akhbar dulu menyampaikan mesej dan kesedaran bangsa. Okey, yang ni katalah kita banding kat sini kan. Manakala akhbar kini, okey perbandingan kat situ, ada kat situ. Akhbar kini lebih teratur dan tebal. Bolehlah kot akhbar kini teratur tebal, kurang menarik ke apa. Okey. Okey kat sini. So boleh dapat dah 4 markah. Ingat kalau soalan banding, dia akan pergi beza dengan apa? Sama. So mana-mana lah beza ataupun sama, kamu bolehlah bagi jawapan kat situ. Kan kalau tengok pada skema dia, cuba tengok pada skema dia. Okay, cuba tengok pada skema dia. Kalau skema dia apa yang kamu boleh nampak kat situ So, dia akan kata akhbar masa kini berbentuk cetakan digital. Ambil sebab akhbar ni ada tajuk fokus kita kan. Mungkin dia bentuk digital. Dulu tak bentuk digital kan, bercetak sahaja. So sekarang bentuk digital. Maksudnya itulah kalau kita nak banding. Kalau kita nak banding, buat macam ni kan. Terus nyata akhbar dulu berbentuk digital. Kalau macam dia tengok kini dengan dahulu, kamu nak buat macam ni pun boleh. Contohnya kamu buat dulu. Akhbar dahulu hanya berbentuk cetakan dan dia hanya boleh dibaca melalui cetakan sahaja. Akhbar dahulu banyak ditumpukan pada isu politik, ekonomi, sosial dalam negara sahaja. Contoh akhbar dahulu ialah Warta Melaya dan Utusan Melaya. Contoh begitu kan. Okey, itu satu perenggan. Lepas tu kita bandingkan manakala kan, okey. Manakala akhbar dahulu pula berbentuk cetakan dan digital. Macam tu. Akhbar masa kini menggunakan medium internet untuk dicapai oleh para pembaca. Selain itu, akhbar kini juga telah memuatkan pelbagai isu termasuk isu dalam dan luar negara. Contoh, kita dah ada sekarang utusan online dan berita harian online. So mana-mana jawapan munasabah lah. Kamu boleh buat sama ada kamu banding terus ataupun kamu banding melalui perenggan. Itu masalah. Kalau banding terus, akhbar dahulu hanya boleh cetakan manakala akhbar kini berbentuk digital, cetakan dan digital. Maksudnya macam tu. Kalau banding nak buat dalam satu ayat, mesti nyatakan akhbar dulu dengan akhbar kini. Supaya pemeriksa tahu kamu cerita sekarang ni tentang akhbar dulu ke akhbar kini. Kan? Kalau yang ni yang menunjukkan perbezaan. Kalau persamaan tak ada masalah. Kalau persamaan tu kamu kena nyatakan lah. Akhbar dulu, kalau nak banding mudah macam ni je. Akhbar dulu ada cetakan, akhbar sekarang pun ada cetakan juga. Maksud macam tu, itu persamaan dia. So nyatakan dengan jelas benda tu.
Kan? Okey, ada soalan nak tanya untuk soalan nombor 3 ni. Okey, so campur kita ada berapa? 7 markah kat sini. Kan? So apa yang Alif dapat kat sini, markah kat sini 7 markah. Dihilang banyak markah dia kat mana? Dekat B tadi, isu sosial tu. Sebab tu ini ni benda ni benda ni tolong ni. Ni hafal ni. Kan? Isu sosial kita ada lagi kan? Satu dalam politik, ekonomi dan juga sosial. So ni lah. Kalau yang tadi kita kata yang nationalism apa benda tu, itu dah lebih pada politik lah apa benda. Kan kalau ekonomi lah yang kita kata kerjasama lah dalam ekonomi lah apa benda kan. Galakkan buat kerjasama. Itu dalam ekonomi. Sekarang ni kita bercerita mengenai sosial. Sosial dan pendidikan. Kadang-kadang dia hanya kata dalam pendidikan. Sebab kalau kita tengok kat dalam ni, dia banyak tau. Dalam tentang pendidikan juga. Ni pendidikan. Mana lagi tabung pendidikan. Mana lagi yang melibatkan pendidikan taraf sekolah. Kan mana lagi melibatkan pendidikan sebenarnya. Kalau pendidikan kat sini pun kata kemahiran ni pendidikan juga. Kan kalau kita kata nilai-nilai baik ni pun kaitan dengan pendidikan juga. Agama Islam pun kaitan dengan pendidikan juga. Macam tu. Sebab tu kalau dalam ni dia akan pecah pada dua, iaitu sosial dan pendidikan. Kalau disebut sosial je, semua boleh masuk, tak ada masalah. Kalau kamu keliru yang mana satu kan, kamu ingatlah kalau dia tanya tentang pendidikan, tapi kamu dah keliru dah. Kamu bagi je semua dalam sosial ni, masukkanlah dia di dalam jawapan kamu. Tak ada masalah. Kan, dia akan jadi betul kat situ. Okey, ada soalan? Untuk soalan nombor 3. Kalau tak ada, kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Oh, dia tak boleh naik dah. Tak boleh naik. Cikgu lebih suka guna page baru je. Okey, soalan yang empat, yang terakhir untuk hari ini. Kita tengok pada soalan lambang. Okey. Soalan tentang lambang. Ni siapa bagi ni? Ni Alif Alif. Tengok tulisan macam tu Alif juga ni. Okey, kita tengok pada lambang lambang ni cikgu kata setiap lambang yang ada kamu kena apa? Kena apa? Apa? Hafal. Kan? Okey. Yang ni 5 bilah keris. Apa maksud dalam lambang tersebut? Okey, jadi 5 bilah keris ni lambang ni apa? Negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, nak cantik lagi. Negeri Melayu yang tidak bersekutu. Kan, betul lah jawapan ni. Jawapan ni memang dah betul dah. Jawapan ni dah betul dah. Cuma kamu boleh tambah lagi seperti apa? Negeri apa negeri Melayu tidak bersekutu tu? So kita ada Perlis, Kedah, mana lagi? Kelantan. Mana lagi? Terengganu. Dan apa? Dan apa? Johor. 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 Tu 5 buah negeri Melayu tidak bersekutu Ingat Ingat ni, siapa yang tak ingat negeri-negeri selat kita ada apa? Apa dia negeri-negeri selat? Pulau Pinang. Sarawak. Melaka. Ingat? Singapura. Ingat? Pinang, Melaka. Singapura. Waktu ni Singapura masih lagi bawah ni kan. Okey, ni negeri-negeri selat. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, apa senarai dia? Selangor. Kedah. Ingat, negeri selat ni adalah negeri pelabuhan, senang cerita. Kan, title dia. Trademark dia negeri pelabuhan. Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Negeri-negeri selat ni negeri yang kaya. Contoh apa negeri yang kaya? Negeri Sembilan, Selangor. Perak. Lagi mana lagi? Perak. Lagi? Faham. Faham. Ini yang dianggap negeri yang kaya yang ada nombor di timah.
Kan negeri Sembilan, Selangor, Perak ada lombong biji timah, kaya dengan biji timah. Pahang dikatakan kaya dengan emas. Ya. Lepas tu kita ada baru yang balance tu kita ada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kata dia, ini yang merujuk kepada sini, negeri yang tak ada kat atas. Tu kita ada Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dengan Johor. Cikgu yang Kalau ikut kaya. Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu ni kan, kalau kita ikut kepada ni 3-4 buah negeri ni, ini adalah negeri-negeri Melayu Utara. Yang dulu di bawah Siam. Yang ni negeri-negeri Melayu Utara yang dulu di bawah Siam. Kemudian baru kita kata penjanjian Bangkok barulah dapat kepada British. Empat buah negeri Melayu Utara ni. Lepas tu kita plus je dengan Johor. So negeri Melayu Utara plus dengan Johor. Inilah dia negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kan? Konsep dia kamu kena ingat benda tu supaya kamu lebih faham. Kalau soalan dia tanya mengenai 4 warna yang ada dalam lambang tu, dia akan pergi yang ni. Kan? Kita ada warna apa? Kuning, warna hitam, warna apa lagi? Putih dan warna Merah. Warna apa lagi merah. Kan? Itu melambangkan negeri-negeri Melayu bersekutu ni. Negeri Melayu bersekutu. Yang ni cikgu tulis apa ni? Boleh tidak bersekutu? Okey. Salah sikit. Kan ni salah sikit ni. Negeri Melayu bersekutu. Kan? Sorry. Tertulis. Tak payah tulis. Tu negeri-negeri Melayu bersekutu. Ingat negeri Melayu bersekutu yang kaya. Negeri Melayu tidak bersekutu ni kenapa British ambil dia? Yang ni adalah untuk apa? Untuk keselamatan supaya kuasa imperialis yang lain tak jajah negeri-negeri ni. Ni negeri Melayu tidak bersekutu ni. Kan? Negeri Melayu tidak bersekutu plus dengan Johor ni dia untuk apa? Keselamatan dia. Yang ni dia ambil sebab apa? Sebab dia kaya. Yang ni dia ambil dulu negeri-negeri sebab apa? Sebab ini adalah negeri pelabuhan, kawasan pelabuhan. Mula-mula dia ambil pelabuhan dulu. Lepas tu dia cari negeri yang kaya dulu, dia tawan. Dah habis dia ambil negeri yang kaya dah, baru dia cari pula negeri-negeri yang lain di sekitar, di Semenanjung lah. Apa lagi balance yang ada dekat Semenanjung tu, itulah dia ada 5 buah negeri ni. So kita kemudian kita namakan dia negeri Melayu tidak bersekutu. Ini berbentuk federal tau, yang disatukan negeri-negeri Selat dengan negeri Melayu bersekutu ni, yang ni disatukan oleh British. Tapi negeri Melayu tidak bersekutu ni istilah aja kita bagi. Dia bukan disatukan oleh British pun, dia istilah aja yang kita bagi. Selain daripada negeri-negeri Selat dan negeri Melayu bersekutu ni, kita ada negeri Melayu tidak bersekutu. Dia bukan disatukan oleh British membentuk kerajaan pusat ke apa, tak. Dia ni kita beri istilah tu je. Kamu kena faham. Dia bukan yang dia bukan federal. Kan, bukan disatukan. Okey. Ada nak tanya untuk soalan nombor 1A tu. Nombor 4A1. Tak ada. Kalau tak ada kita pergi pada B. Di bawah jawatan negara, tentera cogan kata bersekutu bertambah mutu. Bagaimana anda dapat mengaplikasikan cogan kata tersebut untuk memajukan negara? So bagaimana kita nak satukan aplikasikan? Aplikasi ni apa? Kita apply. Maksudnya kita apply dalam untuk memajukan negara kita. Kita gunakan dia untuk memajukan negara kita. Cogan kata tu kita guna untuk majukan negara kita. So bersekutu bertambah mutu ni kalau kita tengok fokus dia lebih kepada apa? Satu padu lah kita katakan. Satu padu. Yang ni yang berkaitan dengan perpaduan. So bagaimana kita satukan, kita kata aplikasikan cogan kata ni untuk memajukan negara kita. Tengok jawapan Alif, dia kata perkara ini boleh dilakukan dengan tidak membangkitkan isu perkauman di dalam kalangan bangsa. Betul lah, tidak bangkitkan isu perkauman. Selain itu saling hormat. Betul, boleh saling hormat antara satu sama lain. Akhir sekali, sentiasa bersatu padu dalam masyarakat. Bersatu padu dalam masyarakat. So dia nak 2 markah, Alif bagi 3 jawapan. So dia boleh dapat 2 markah kat situ. Sebab soalan ni dia akan pergi kepada mana-mana jawapan munasabah.
Mana-mana jawapan munasabah dia akan diterima sebagai jawapan kamu. Bagi je lah. So jawapan cikgu nak 2 bagi lebih supaya kalau ada macam kekurangan kat mana-mana, so ada jawapan lebih yang lain. So kamu boleh top up jawapan tu. So dapat 2 markah kat situ. Kan? Yang kat atas ni tadi dapat 1 markah kat situ. Okay, ada soalan nak tanya untuk B? Ada soalan nak tanya untuk B? Jom kita tengok pula dia punya jawapan dia. Apa lagi jawapan yang kita boleh pakai? Kamu tengok jawapan yang kamu boleh pakai kat situ. Yang pertama, dia ada apa? Menerapkan semangat kerjasama. Kan? Okey, dia ada kerjasama. 2, kesepakatan dalam masyarakat berbilang kaum. Kesepakatan tu. 3, tolak ansur. 4, satu padu. Tadi jawapan kawan-kamu kan. 5, muafakat, musyawarah. Kan? 6, sumbang idea. Dan mana-mana jawapan munasabah kat situ. Kamu salin poin-poin ni untuk ni sebab soalan kadang dia boleh tanya untuk 4 markah. Kan? Yang ni tanya 2, mungkin tanya untuk 4 markah. So, ambil kerjasama, keyword yang cikgu bagi ni. Kerjasama, kesepakatan, tolak ansur, satu padu, muafakat atau musyawarah dan sumbang idea. So yang lain mana jawapan munasabah? Dah salin dah? Dah. Okey, dan soalan yang terakhir, kita tengok soalan yang terakhir, apa dia bagi. Mana tadi? Okey. C bukan soalan air. Kita ni kan 2 soalan kan. Bincangkan ciri-ciri masyarakat Malaysia yang dapat dibentuk melalui penghayatan lambang-lambang negara. So ciri-ciri masyarakat Malaysia yang dapat dibentuk. So apa ciri-ciri dalam masyarakat Malaysia yang dapat dibentuk kat situ? So apa ciri-ciri dia? Satu padu. Kan? So kat sini dia bagi apa? Bagilah ikutlah. Ciri-ciri masyarakat Malaysia. Apa ciri-ciri yang ada dalam masyarakat Malaysia? Kita tengok jawapan dia dulu. Ciri masyarakat Malaysia yang dapat dibentuk. Kita kecil sikit. Okay. Bentuk adalah dengan mempunyai kekuatan dan semangat supaya tidak ditindas oleh orang luar. Okay. Maksudnya dia mempunyai semangat. Itu satu. Kuat dan bersemangat lah. Yang kedua dia kata selain itu saling bekerjasama dan bersatu padu. Kan? So dia kata kerjasama satu padu antara masyarakat. Seterusnya daulat kepada raja. Daulat. Kenapa sebut daulat kepada raja? Daulat ni istilah kau pakai kat sini betul ke tidak Apa maksud daulat? Daulat ni maksudnya adalah kekuasaan raja. Okey, cuba masukkan balik apa tu maksud ni dekat jawapan ni, ayat ni. Seterusnya, Taat. daulat kepada raja, kekuasaan kepada raja, kekuasaan raja kepada raja. Nampak tak? Lah. Sepatutnya ini tukar kepada apa? Taat. Patuh ataupun taat. Habis cerita. Kan? Kalau daulat ni, kalau kita kata menghormati kedaulatan raja, bolehlah. Kita hormat kepada kedaulatan raja, kekuasaan raja tu kita hormat. Betul lah. Tapi istilah yang pakai kat sini tak kena. Kita kena seterusnya patuh ataupun taat kepada raja. Itu bolehlah. Kan? Yang ni DGTR lah. Dia kata tak relevan lah kat situ. Akhir sekali mempunyai agama tersendiri yang dianuti. Okay. Sebagai kita sendiri. Melalui lambang negara kita ada agama kita sendiri. Sebab dalam lambang kita kan ada agama juga kan. So kita pun menganuti agama. Mempunyai agama. So dapat markah kat situ. So berapa dapat markah kat sini? 3. Nasib baik dia bagi extra 1. So tolak 1. Still lagi dia dapat berapa? 3 markah kan. Sebab dia bagi 4 jawapan. 3 jawapan betul. Maksimum pun 3 markah aja. So dia dapat dah 3 markah kat situ. Okay. Kita tengok lain set jawapan dia. Kan? Okay, tengok set jawapan dia.
Mana jawapan munasabah pun Satu, rakyat taat pada raja dan pemimpin negara. Taat. Dua, sedia berkorban. Tiga, hormat, patuhi undang-undang. Empat, keamanan, pentingkan keamanan negara. Lima, memelihara nama baik negara. Okay, next. Soalan dia yang D yang terakhir. Generasi hari ini semakin kurang peka tentang lambang-lambang negara. Cadangkan cara-cara yang boleh dipupuk dalam masyarakat dalam kalangan pelajar untuk menghormati lambang-lambang tersebut. So, dia kata sekarang ni, masyarakat sekarang ni, generasi hari ni kurang peka kepada lambang negara. So, cadangkanlah cara untuk yang kita perlu pupuk di kalangan pelajar untuk menghormati lambang. So, pada pendapat saya, cara yang boleh dilakukan adalah dengan memperkenalkan mereka tentang lambang negara. Memperkenalkan. Itu. Kan? Perkara ini boleh dilakukan dengan meletakkan di dinding kelas. Okey, letak kat dinding kelas. Dua. Selain itu, memupuk rasa cinta akan lambang dengan mengadakan poster. Okey. Ambil kat sini poster. Melukis lambang negara. Seterusnya, memastikan mereka memahami maksud. Kan? Okey, memahami maksud. Okey, dari bagi ni kalau kita tengok apa yang Alif bagi ni memang ni lah memang boleh diterima lah ekologi akar dia. Tapi jawapan dia ni kita nampak dia macam dia jadi terlalu umum sangat lah. Kan? So kalau boleh kan kita bagi dia punya point terus direct je. Contohnya kita katalah menyanyikan lagu negaraku dengan lebih bersemangat. Macam tu. Kan lagi apa lagi? Mengibarkan bendera. Kan? Kita kata mengibarkan bendera dengan betul ke apa? Kan? Pula buat apa lagi? Mungkin macam contoh cikgu nampak tadi memperkenalkan kan. Contoh jawapan yang satu ni kan. Memperkenalkan kepada mereka tentang lambang negara melalui apa? Contoh melalui media sosial ke apa. Kan? Ataupun melalui kita kata dalam televisyen ke apa. So boleh masuk kat situ. So kita tambah lagi supaya jawapan kita nampak lagi baik. Seterusnya memastikan mereka memahami maksud lambang. Okey, yang pun jadi macam umum, memahami maksud lambang. Kita nak buat apa? Dengan, kalau lagi cantik jawapan kita kan, kita tambah dengan mengadakan apa? Kempen kenali lambang negara. Jangan kita sebut mengadakan kempen je. Kita ke kempen tentang apa? Kenali lambang negara. Maksudnya macam tu. So baru jawapan kamu jadi orang kata cantik lah. Ini jawapan ni cikgu nampak okey boleh diterima tapi umum-umum macam tu je lah. Macam tak ada macam wow sangat pun. Tapi boleh dapatlah juga markah. Kan? Tapi kalau jawapan kita nak wow sikit jawapan kita tu mesti kena ada ni. Kan lambang negara melalui media sosial kan apa benda kan. Yang ni pula dengan mengadakan kempen kenali lambang negara. Kalau macam tentang pencemaran ke apa, katalah kita ambil sungai kan, kempen sayangi sungai kita. Maksudnya macam tu. So adalah kalau dari segi bahasa pula, bahasa slogan bahasa jiwa bangsa. Apa je lah yang boleh masukkan ikut logik akal kita. So kalau kita lihat kepada dia punya jawapan dia, cuba tengok jawapan dia. Kan? So apa dia kata? Nyanyi lagu negaraku dengan semangat. Kibar bendera jalur gemilang. Sudut lambang-lambang negara dalam bilik darjah. Yang buat sudut. Kemudian mural lambang-lambang negara di sekolah. Anjur pertandingan menulis esei. Kan, komputer poster tadi boleh lah. Menganjurkan pertandingan nyanyian lagu kebangsaan. Ataupun lagu patriotik ke apa. Dan mana-mana jawapan yang munasabah. Kalau kita kata meletakkan lambang di tempat yang tinggi. Boleh juga tu pun. Kan? Tidak menjadikan lambang ni sebagai baju ke apa benda boleh juga pun kan. Itu semua boleh dipakai asalkan ikut jawapan kita adalah apa? Munasabah. Okey, ada soalan kat situ? Ada soalan kat situ daripada jawapan yang ni. So apa dia dapat kat sini?
Kat sini ada dapat 9 markah kat situ. Kan 5 campur 4 jadi 9 markah. Kan. Okay, ada soalan nak tanya? Overall, keseluruhan. Kalau ikut yang untuk hari ini, kan, untuk hari ini, apa yang kita sentuh, tajuk 1 tadi kita sentuh mengenai apa tadi? Tentang apa tadi? Soalan nombor 1 tentang apa tadi? Soalan nombor 1 tentang Tamadun Indus. Tamadun Indus. Kan? So tolonglah ambil tahu tentang Tamadun Indus ni. Yang kedua tadi kita sentuh tentang apa tadi? Yang kedua apa? Tentang Melaka. tentang apa? Ekonomi di Melaka. Yang ni tadi dia melibatkan mata wang. Lepas tu melibatkan apa? Perdagangan. Cukai. Kemudian cukai. Yang ni dia ambil sikit-sikit. Kan? Okey, soalan nombor 3 tadi dia cerita tentang apa pula? Soalan nombor Akbar. 3 tadi? Akbar. Tentang akhbar. Yang ni dia fokus lebih kepada apa? Dalam aspek sosial. Kalau akhbar ni kamu kena ambil lah politik, ekonomi, sosial kena ambil tahu. Kalau masih lagi belum tak kuasai, tolonglah kuasai tajuk ni. Dan yang akhir sekali adalah tentang lambang. Kan? Ni pun dia lebih kepada lambang-lambang ni pun kalau tengok dia ambil apa secara umum juga kat situ kan. Yang kat atas tu je tentang jata negara sikit. Yang bawah B pun jata negara. Soalan yang kedua, 3 dengan 4 tu, C dengan D tu umum. Yang ni lebih pada jata negara. Kalau lambang mesti kena ingat semua lambang yang ada tu. Okay. Okey, tu yang kita bincang pada hari ini. Ini tajuk 4 tajuk yang kita bincang pada hari ini.